Sikit. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik, surah Al-Mulk muka surat 562. Surah Al-Mulk muka surat 562. Okey, baik. Surah ini dinamakan surah Al-Mulk. Selain surah ini namanya surah Al-Mulk, surah ini juga dipanggil dengan nama Al-Waqiyah. Bukan Al-Waqiah, dipanggil Al-Waqiyah ataupun Al-Mani'ah. Apa makna Al-Waqiyah? Apa makna Al-Mani'ah? Makna Mani'ah adalah yang menghalang. Munjiah ataupun Waqiyah yang menyelamat. Okey. Di surah ni ada nama Waqiyah ada, Munjiah ada, Mani'ah ada. Cuma yang biasa kita panggilnya surah ni adalah surah Al-Mulk. Okey. Kerana hadis ni. Tengok hadis kat skrin. Okey, hadis kat skrin. Daripada Imam Tirmizi, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, surah Al-Mulk dinamakan sebagai Al-Waqiyah dan Al-Munjiah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiyal mani'atu, hiyal munjiyatu, tunjihi min azabil qabr." Dia adalah surah yang melindungi pengamalnya dan juga menyelamatkan pembacanya, pengamalnya, iaitu menyelamatkannya daripada azab kubur. Jadi kita biasa panggil Al-Mulk kan. Namanya Al-Mani'ah ada, Al-Munjiah ada, Al-Waqiyah ada. Okey, itu semua memberi makna penyelamat, melindung, menjaga, memelihara. Itu kita kata antara nama lain bagi surah antara nama-nama lain bagi surah Al-Mulk. Dari sudut satu lagi di samping nama surah Al-Mulk, surah ni juga dipanggil sebagai surah Tabarak. Tabarak boleh sama juga. Kerana di awalnya ia dimulakan dengan lafaz tabarakalladzi biyadihil mulk. Okey. Surah ni dari sudut susunan, maafkan saya. Surah ini dari sudut susunan adalah surah yang ke-67. Surah yang ke-67 dari sudut susunan. Adapun dari sudut turutan turunannya. Turutan turunnya, surah ni adalah surah yang ke-77 diturunkan setelah surah Al-Mu'minun. Surah ini adalah surah yang ke-77 diturunkan setelah surah Al-Mu'minun. Sebenarnya surah Mu'minun 76 lah. Surah ini surah yang ke-77. Surah ini mengandungi 30 ayat. 30 ayat dan mengandungi 330 patah perkataan. 330 patah perkataan. Okey. 330 patah perkataan tu tak termasuk preposition. Maksudnya bi, fi, ila, ala dia tak kira sekali lah. Bi, fi, ila, ala dia tak kira sekali. Okey, baik. Antara sahabat-sahabat yang memberi banyak nama pada surah Al-Mulk ni adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Waqiyah, Munjiah, Mani'ah. Dia juga memberi nama surah ni. Ibnu Abbas juga menamakan surah ni dengan nama Mujadilah. Maksud Mujadilah tu apa? Pendebat. Tukang debat, tukang debate. Kerana surah ni akan berdebat, mempertahankan pembacanya atau pengamalnya daripada azab kubur. Okey, baik. Jadi dalam surah ni kita tak bincang munasabatus surah. Kita tak bincang munasabatus surah, maksudnya apa kaitan surah At-Tahrim dengan surah Al-Mulk. Sebab kita tak bincang surah At-Tahrim sebelum ni. Kita tak bincang surah At-Tahrim sebelum ni. Okey, baik. Secara umumnya surah ni nak bincang beberapa perkara. Pertama, surah ni nak menceritakan di awal-awalnya kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah yang memiliki kerajaan. Kerajaan bukan kerajaan negara negeri, tak. Kerajaan yang menguasai seluruh alam semesta. Itu yang pertama. Kemudian Allah Ta'ala nak beritahu tujuan Allah ciptakan seluruh makhluk. Tujuan Allah ciptakan seluruh makhluk yang asalnya mati, lalu hidup, lalu mati kembali. Apa tujuan Allah Ta'ala ciptakan? Ya. Okey. Kemudian Allah Ta'ala nak menceritakan pada kita kekuasaannya, kemampuan dia menghidupkan, mematikan,
menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu nombor 3. Nombor 4, okey. Jadi dalam yang ketiga ni Allah suruh manusia tengok langit, tengok langit, tengok langit. Cuba tengok lagi, cuba tengok lagi. Okey. Nombor 4, Allah Ta'ala menceritakan azab-azab yang bakal diterima oleh penghuni-penghuni neraka. Azab-azab yang bakal diterima oleh penghuni neraka. Bermula pada ayat 6 sampailah ayat 11. Bermula pada ayat 6 sampai ayat 11 Allah cerita apa yang bakal penghuni neraka dapat. Kita akan bincanglah nanti. Mereka menyesal, mereka mengaku. Okey, itu kita akan bincang daripada ayat 6 sampai ayat 11. Kemudian yang kelima, kita akan bincang dalam surah ni adalah ancaman-ancaman Allah di bumi. Tadi kita kata kat akhirat apa yang Allah akan bakal bagikan pada pendosa-pendosa. Yang kelima, kat dunia ni pun Allah Ta'ala boleh bagi azab. Allah kata, manusia tu boleh hidup dengan aman dalam keadaan memurkakan Allah Ta'ala. Tidak tahu ke yang Allah Ta'ala boleh tenggelamkan di dalam bumi? Dia tak tahu ke yang Allah Ta'ala boleh turunkan, jatuhkan langit? Allah Ta'ala boleh hantar angin kepada dia. Angin kencang pada dia, tak tahu ke? Okey. Kemudian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu bahawasanya rezeki manusia juga dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapa bagi rezeki pada kamu kalau Allah sekat rezeki kamu? Rasa kuat sangat, rasa bagus sangat. Okey. Allah nak beritahu daripada sebesar-besar makhluk sampailah sekecil-kecil makhluk, sehinggalah burung-burung yang berterbangan di udara pun dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang ke-7. Yang ke-8, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak meyakinkan kita tentang adanya hari kebangkitan. Allah Ta'ala nak meyakinkan kita tentang adanya hari kebangkitan. Ayatnya berbunyi, وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Orang tanya, bila hari kiamat tu kalau kamu cakap benar? Allah kata, قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ. Ilmu tentang hari kiamat tu di sisi Allah. Allah je tahu, Nabi tak tahu, Malaikat Jibril pun tak tahu. Last sekali, Allah Ta'ala kata, sebagaimana aku bagi kamu makan, bagi kamu air kat muka bumi ni, macam itulah aku berkuasa untuk jadikan hari akhirat. Maka Allah cabar di ayat terakhir surah Al-Mulk, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Kamu rasalah kalau aku hentikan pancaran air untuk kamu. Kat bumi tak keluar, kat atas tak turun. Air kat yang ada ni makin lama makin habis. Jadi siapa dapat datangkan air yang mengalir pada kamu? Jawapannya tidak ada siapa dapat datangkan air mengalir. Sebab tu sunat. Sunat. Bila kita baca ayat akhir surah Al-Mulk ni, sama ada dalam solat ataupun luar solat. Sama ada dalam solat ataupun luar solat. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Sunat kita jawab apa? Allahu Rabbul Alamin. Sunat kita jawab Allahu Rabbul Alamin. Okey. Itu kita kata perbincangan yang kita akan bincang dalam surah Al-Mulk. Apa kelebihan baca Al-Mulk? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Okey. Imam Ahmad pun sama meriwayatkan hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan fil Quran 30 ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu. Tabarakalladzi bi yadihi al-mulk." Sesungguhnya satu surah dalam Al-Quran ada 30 ayat. Satu surah dalam Quran ada 30 ayat yang akan memberi syafaat kepada pembacanya dan pengamalnya, sehinggalah pembaca dan pengamalnya akan diampunkan. Itu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Okey. Kemudian hadis riwayat Imam Tabrani daripada Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suratun fil Quran qasamat an sahibiha hatta adkhalathul jannata. Tabarakalladzi biyadihi." Dia kata dalam Al-Quran ada satu surah yang akan membela pengamalnya, sehinggalah surah tadi akan dapat membela pengamalnya sampai pengamalnya dapat masuk syurga. Okey, surah itu adalah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Okey. Imam Tirmizi juga meriwayatkan sebuah hadis daripada Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yal mani'atu yal munjiyatu tunjihi min adzabil qabr." Tadi saya dah share kat skrin. Hadis tu surah itu adalah surah Al-Mani'ah,
iaitu yang melindungi pembaca pengamalnya, munjiah yang menyelamatkan pembaca dan pengamalnya, tunjihi min azabil qabr, yang akan menyelamatkannya daripada azab kubur. Nabi SAW tidak akan tidur di malam hari selagi Nabi tak baca dua surah, As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Alhamdulillah, di Selangor lah. Yang saya tahu di Selangor, ada negeri lain saya tak tahu, mungkin buat juga. Di Selangor, banyak majlis-majlis surau yang mengamalkan Al-Mulk ramai-ramai lepas solat Isyak. Okey, baca surah-surah pun boleh, baca ramai-ramai boleh, tak jadi masalah pun. Okey. Jadi bila dah baca ramai-ramai tu, kita semangatlah sikit nak baca kan. Takut balik rumah nanti nak baca, nanti lelah tertidur tak baca-baca. Jadi baik baca ramai-ramai kat surau je. Ini satu amalan yang baik. Satu amalan yang baik, orang tak biasa baca pun jadi pandai baca. Okey, orang tak kerti baca boleh ikut orang pandai baca. Masya-Allah. Itu satu, kita kata perkara yang baik. Yang patut kita amal, yang patut diteruskanlah di sekitar Selangor ni. Jangan pula ada orang kata bid'ah ni bid'ah. Nabi tak pernah buat baca Al-Mulk ramai lepas Isyak. Habis ya. Kesian. Okey, baik. Surah Al-Mulk. Apa terma Al-Mulk? Kerajaan. Terjemah Al-Mulk, kerajaan. Ia dalam bahasa Arab. Mim, lam, kaf. Mim, lam dengan kaf ni, kalau mulkun, terjemah dia kerajaan. Boleh? Yang kita sekarang lah. Kalau milkun, mim baris bawah. Milkun, terjemah dia apa? Pemilikan. Daripada perkataan milkun ni lah kalau perkataan maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, milkun. Kalau malikun, raja. Malik. Malikun, raja. Okey, malik, raja. Satu lagi, malakun, malaikat. Malakun, malaikat. Lafaz yang sama, tetapi beza baris sahaja. Lafaz yang sama, berbeza baris sahaja, berbezalah makna dia. Okey. Mulkun, kerajaan. Milkun, pemilikan. Malikun, raja. Malakun, malaikat. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi. Okey, boleh. Jadi kita kata bahasa Arab, beza baris, berbeza makna. Okey, kita masuk ayat 1 surah Al-Mulk. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita buka surat 562, ayat 1 surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita setiap malam baca ni, jadi mudah-mudahan kita muzakarahkan makna-makna surah ni. Kita baca dengan mendalami maknanya lah. Di samping kita nak pahala kelebihan-kelebihan yang saya sharekan tadi, kita nak baca dengan mendalami, memahami makna-makna. Okey, baik. Tabaraka. Terjemah tabaraka, maha tinggi. Terjemah tabaraka, maha tinggi. Okey. Maha tinggi, maha berkat. Terjemah tabaraka. Alladhi, zat yang. Allah lah ni ya, the one who. Zat yang biyadihi, di tangannya lah. Biyadihi, di tangannya lah. Al-Mulk, kerajaan. Dominion. Kita terjemah dominion. The dominion, kerajaan. Okey. Kerajaan ni maksudnya kerajaan alam semesta. Kerajaan langit, kerajaan bumi, kerajaan malaikat, kerajaan manusia, kerajaan jin, kerajaan haiwan. Tak kisahlah apa saja kerajaan. Allah lah yang memilikinya. Wa, dan huwa, dia Allah, ala, atas, kulli syai'in, setiap sesuatu, kulli syai'in, setiap sesuatu, qadir, maha berkuasa, qadirun, maha berkuasa. Okay, Tuan Haji Ishak, tolong baca ayat pertama kita, Tuan Haji Ishak boleh? Maha tinggi yang di tangannya lah kerajaan dan dia atas setiap sesuatu maha berkuasa. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Allah SWT nak memperkenalkan diri dia dalam ayat ini tanpa menyebut nama dia. Allah nak memperkenalkan diri dia dalam ayat 1 ini tanpa menyebut nama dia. Allah Ta'ala boleh dia sebut nama dia dengan ayat pertama, bubuh nama dia Allahul ladzi tabaraka. Boleh?
Tapi Allah SWT nak menyebut diri dia tanpa memperkenalkan nama dia. Allah memperkenalkan diri dia dalam ayat ini Allah memperkenalkan diri dia pada kita dalam ayat 1 ni tanpa menyebut nama dia, dengan menyebut sifat yang orang lain tak ada. Malaikat pun tak ada sifat ni, jin ke, Nabi Muhammad ke, siapa saja tidak memiliki sifat ini. Jadi bila sebut nama tu, semua orang akan tahu. Semua orang pasti tahu, tak ada orang memiliki sifat ini. Sebab tu, perkataan tabaraka tidak boleh digunakan untuk siapa-siapa. Nak guna untuk Nabi Muhammad, tak boleh. Nak guna untuk Nabi Muhammad, tak boleh. Guna untuk Nabi Malaikat Jibril, tak boleh. Mana-mana orang tak. Perkataan tabaraka ni adalah perkataan yang dikhususkan untuk Allah Ta'ala. Kerana apa? Maha tinggi. Paling tinggi. Paling banyak kebaikan. Paling banyak kasih sayang. Paling banyak berkat. Itu maksud tabaraka. Jadi tak boleh guna untuk orang lain. Perkataan ni tidak digunakan untuk orang lain. Tidak digunakan untuk siapa-siapa. Hanya digunakan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Allah Ta'ala sebut Maha Suci, Maha Tinggi, Zat yang Allah lah Zat yang mana? Di tangannya lah seluruh kekuasaan, di tangannya lah seluruh kejayaan. Bila sebut di tangan tu maksudnya, kita jangan bayang Allah ada tangan. Tak boleh bayang Allah ada tangan. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak sama macam sesuatu pun. Jangan kita bayang Allah ada tangan. Tak boleh. Itu Ustaz, Allah tak ada tangan, macam mana dia buat kerja? Tak boleh fikir macam tu. Ya. Sebagai makhluk, kita akan kata orang nak buat kerja, nak uruskan banyak perkara, kalau tak ada tangan susah lah kan. Mesti kalau ada tangan. Itu fikir kita dalam bentuk makhluk. Sedangkan Allah pencipta makhluk, Allah nak selesaikan sesuatu, Allah kena tangan juga ke? Kena ada tangan juga ke? Okey, jadi terjemah biyadihil mulk ni maksudnya menguasai. Contoh, saya kata apa pada musuh saya? Rahsia kamu semua dalam tangan aku. Saya kata pada pihak musuh saya. Kamu semua dalam genggaman saya sekarang. Rahsia kamu semua dalam tangan saya sekarang. Atau ada yang tak faham bahasa, dia kata, iya ke? Main sini tengok tangan awak kosong je. Bagi pelepuk atas kepala sebiji, tak faham bahasa. Sebut dalam tangan, dalam genggaman, tetapi kita tidak masuk kita tidak memaksudkannya secara literal. So Allah kata seluruh kerajaan di tangan dia. Maknanya tidak ada sesuatu lah yang tidak ada di tangan dia. Semua ada di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik. Allah memiliki kerajaan. Kerajaan paling besar, kerajaan alam semesta. Ada kerajaan kecil-kecil. Kerajaan Malaysia, kerajaan China, kerajaan Pahang, kerajaan Terengganu. Itu semua dipanggil kerajaan. So, Allah yang memiliki kerajaan seluruhnya, Allah lah yang akan bagi kerajaan, maksudnya bagi kuasa, bagi pemerintahan pada siapa yang Allah nak, pada siapa yang Allah suka. Kalau baca dia Puan Izawani, surah Ali Imran. Ayat ni kita biasa dengar. Kalau imam-imam di kampung-kampung lepas solat, dia wirid, dia akan baca ayat ni lah. Muka surat 53, ayat 26. Page 53, ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai Tuhan yang memiliki pemerintahan, Engkaulah yang memberi pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Okey, terima kasih Puan Izzawan. So dalam ayat ini ada memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat ini ada memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah kata, ya Allah. Dalam ayat ini Allah suruh kata, ya Allah yang memiliki segala kerajaan. Maksudnya kerajaan besar ke, kerajaan kecil ke, semilik Allah. Engkau bagi kerajaan pada siapa yang kau nak. Okey, kau bagi kerajaan pada siapa yang kau nak. Kau cabut kuasa daripada siapa yang kau nak. Maknanya, orang yang jadi pemimpin, orang yang jadi pemerintah sekarang. Okey. Siapa lantik dia? Allah. Siapa naikkan dia? Allah. Jadi boleh tak kita kata kerajaan sekarang kerajaan Allah? Jangan gunakan ayat tu.
Semua nak ulang orang kerajaan sekarang, oh kami kerajaan Allah, Allah lantik kami. Ya, semua kerajaan Allah punya kerajaan, Allah yang lantik. Tapi ada tapi lah. Ada masa Allah lantik orang baik, ada masa Allah lantik orang jahat. Contoh kerajaan-kerajaan yang ada di Myanmar. Contohlah ni, contoh. Kerajaan dia bukan baik pun. Menindas bangsa tu, menindas bangsa ni, tindas orang tu, tindas orang ni. Siapa yang bagi kerajaan pada dia? Allah Ta'ala juga. So, kira macam mana tu? Ya, Allah akan bagi kerajaan siapa yang Allah nak. Dan orang yang Allah pilih jadi raja, pemerintah kat satu tempat tu, tak semestinya dia baik. Allah Ta'ala akan lantik raja, pemerintah, pemimpin satu tempat, depend pada amalan kaum dia. Depend pada amalan rakyat dia. Kalau rakyat dia rakyat baik, Allah pimpin, Allah pilih raja yang baik, pemerintah yang baik. Kalau rakyat dia rakyat tak baik, Allah pemimpinlah. Allah pilihlah pemimpin yang tak baik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, kama takunu tuwallu. Sebagaimana keadaan kamu, macam itulah kamu diberi. Sebagaimana keadaan kamu, macam itulah kamu dilantik pemimpin. Kita baik, kita akhlak elok, Allah naik ke pemimpin yang baik. Akhlak kita tak bagus, perangai kita tak bagus, Allah pilihlah pemimpin yang tak bagus juga. Okay? Sebab kerajaan di tangan Allah. Terpulanglah pada Allah nak pilih siapa, nak cabut kuasa pada siapa, nak tarik kuasa pada siapa. Okay, baik. Ni kat dunia lah, ni cerita kerajaan kat dunia. Kat akhirat nanti, setelah seluruh makhluk mati, termasuklah malaikat-malaikat pun semua mati, maka Allah SWT dengan penuh bangga isytihar sekali lagi kata-kata dia. Tolong baca dia boleh. Lepas semua mati, dan Allah bangkitkan semua daripada kubur, lalu Allah tanya soalan yang tak ada siapa berani jawab kecuali Allah sendiri yang jawab. Puan Zakiyah tolong baca boleh. Page 468 ayat 16. Page 468 ayat 16. 8 ayat 16. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iaitu pada hari ketika mereka keluar daripada kubur, tidak ada satu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Okey. Terima kasih Puan Nur Zakiyah. Sama. Okay, semua pada kubur, semua tak tahu apa lagi bagi pada kubur, maka Allah tanya, siapa pemilik kerajaan hari ni? Siapa pemilik kerajaan lagi ni? Dia takkan ada orang nak jawab. Milik saya, kawan saya, puak saudara saya, tak ada. Maka tak ada orang boleh jawab. Kerana masa tu semua tahu dia tak ada apa-apa. Walaupun sebelum ni kat dunia dia ada tentera. Bukan ada bibik, bukan ada bodyguard, ada tentera. Dia ada tentera. Okey, contoh. Dia ada senjata. Dia ada kuasa. Ke akhirat nanti tidak ada siapa boleh jawab, ini kerajaan saya. Ini tentera saya. Ini orang-orang bawahan saya. Tak ada siapa boleh jawab macam tu. Semua diam. Maka Allah kata, siapa pemilik sebenar seluruh kerajaan-kerajaan ni? Allah tanya ke akhirat, tak ada orang boleh jawab. Maka Allah sendiri jawab. Lillahil wahidil qahhar. Okay, baik. Bila Allah Ta'ala sebut di tangannya lah segala kerajaan, maksudnya apa dia? Allah mentadbir, memiliki dan menguasai. Bila Allah sebut di tangan Allah lah segala kerajaan, maksudnya Allah menciptakan. Kerajaan tu Allah yang ciptakan. Bila Allah ciptakan, Allah memiliki. Bila Allah memiliki, Allah yang mentadbir segala urusan dalam dia. Segala urusan-urusan ni Allah yang mentadbir dan Allah yang menguasai. Bila Allah mentadbir, Allah menguasai, maksudnya terpulang pada Allah bila nak hancurkan, bila nak buat banjir, bila nak buat gempa bumi, bila nak buat tanah runtuh, bila nak buat bala bencana, terpulang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mendalami ayat ini betul-betul, maka dia tahu tidaklah berlaku sesuatu yang kecil yang besar. Sama ada berlaku tu gegaran, gempa bumi, tanah runtuh dan sebagainya, semua tu berlaku atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tu berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mungkin sesuatu benda berlaku Allah tak tahu, Allah tak izin. Allah tak tahu dan di luar penguasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara berlaku, semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah kata, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia, iaitu Allah, atas setiap sesuatu maha berkuasa. Segala sesuatu dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baik. Selesai ayat tadi. Jadi Allah nak, sebelum dia nak cerita warning-warning dia, ancaman-ancaman dia dalam ayat ni,
Allah perkenalkan dulu diri dia siapa. Okey. Allah perkenalkan dulu pada kita siapa diri dia. Kita kalau orang biasa warning, kalau buat-buat ni nanti kena tangkap, kena tahan atas ni. Kita buat dono je. Tapi kalau orang yang warning kita tu pegawai polis. Dia pegawai polis, dia pangkat tinggi dalam jabatan polis. Okay, takkan kita nak nafikan apa dia kata. Kalau saya ustaz. Tiba-tiba saya cakap tentang kesalahan-kesalahan jenayah. Contohlah ni, saya tak ada kaitan langsung dengan jabatan polis. Tiba-tiba saya warning orang. Kalau buat-buat ni, awak akan ditangkap atas kesalahan ni. Orang tanya, cik ni siapa? Saya dengar cerita orang cakap macam tu lah. Orang tak anggap besar pun saya kata. Tapi bila polis datang dengan pakaian polisnya, dia perkenalkan diri dia kenalkan pangkat dia. Dia sebutlah berapa orang yang dia pernah tangkap dan berapa orang yang dia dah tangkap tu kena penjara. Jadi bila kita kenal dia siapa, bila kita kenal dia tu siapa, setiap perkataan yang keluar pada mulut dia, semua bagi kita menutup betul, bagi kita menutup besar, bagi kita menutup penting. Bila kita kenal siapa yang bercakap. Tapi kalau orang tu tak perkenalkan diri dia bercakap, kalau buat ni kena ni, kita pun tertanya-tanya, siapa ni? Betul ke tak apa dia cakap tu? Jadi Allah, sebelum dia nak memberi ancaman pada kita dalam surah ni, dan pada orang kafir, pada orang tak amal agama dalam surah ni, Allah perkenalkan dulu. Dia ni siapa? Nak bagi ancaman pada orang, dia ni siapa? Maka Allah beritahu, dia inilah pemilik segala-galanya, yang menguasai, yang mentadbir, yang menguruskan segala-galanya, semua kerana semuanya dalam tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Ini ayat yang pertama. Jadi Allah tunjuk dia ni siapa? Maha berkuasa, maha hebat, menguasai, mentadbir segala-galanya. Jadi orang bila baca ayat satu ni, oh, besar ni. Ni besar ni. Ni perutusan orang pendiraja ni. Ni perutusan yang sangat-sangat penting ni. Aku tak boleh dengar sambil lewat, aku tak boleh dengar sambil relax-relax tak. Apa yang disampaikan ni betul, apa yang disampaikan ni betul, benar, pasti, confirm akan berlaku. Dia bukan janji kosong, dia bukan cakap sekadar nak takut-takutkan, nak geletak-geletak, tak ada pun. Okey? Okey, baik, ayat 2. Iaitu, terjemah iaitu dulu. Allazi yang khalaqa telah menciptakan. Khalaqa telah menciptakan. Okey? Al-maut, kematian. Dan okey, al-hayat, kehidupan. Al-hayat, kehidupan. Li, agar, ataupun supaya. Untuk, dua-dua boleh. Dia beluakum, dia menguji kamu. Dia beluakum, dia menguji kamu. Okey. Ayyukum, siapakah di kalangan kamu? Ayyukum, siapakah di kalangan kamu? Okey. Ahsanu amala, paling baik amalannya. Ahsanu, paling baik. Amala, amalannya. Dan huwa, dia. Okey. Huwa, dia Allah. Al-Aziz, maha perkasa. Al-Aziz, maha perkasa. Al-Ghafur, maha pengampun. Al-Ghafur, maha pengampun. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Khairiyah. Terjemahkan Puan Khairiyah. Bismillah, iaitu yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar dia menguji kamu, siapakah di kalangan kamu paling baik amalannya. Dan dia maha perkasa, dia Allah maha perkasa, maha pengampun. Okey, terima kasih Puan Khairiyah. Allah masih nak memperkenalkan diri dia. Masih lagi tak sebut nama dia tu siapa. Allah sebut dia yang menciptakan kematian dan kehidupan. Maksudnya Allah aja yang berkuasa mematikan, menghidupkan. Allah aja yang berkuasa melahirkan manusia daripada tak ada kepada ada, hidup bernyawa, dan anytime Allah boleh matikan. Tak perlu tunggu tua dulu. Tak perlu tunggu sakit dulu. Tak perlu tunggu ada simptom-simptom dulu, tak. Mati mengejut, Allah Ta'ala boleh buat bila-bila sahaja. Baik, timbul soalan. Kenapa Allah sebut mati dulu baru hidup? Kenapa Allah sebut mati dulu baru hidup? Ada beberapa jawapan. Pertama, kita dahulu adalah mati. Pertama, kita rasa kita ni hidup lah kan.
Sebenarnya kita dulu adalah mati. Bila masuk kita mati? Kita dalam bentuk air mani, sama ada dalam tulang sulbi ayah kita ataupun dalam tulang dada ibu kita. Kita dulu bagaikan benda mati. Bagaikan benda mati. Dan sekarang kita hidup. Sebab tu Allah sebut mati dulu baru hidup. Kenapa Allah sebut mati dulu baru hidup? Patutnya sebutlah hidup dulu baru mati. Kita hidup kan? Lepas ni kita mati. Sebutlah Allah ciptakan hidup, lepas tu mati. Jadi Allah nak beritahu, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah sebut mati dulu. Kenapa? Sebab kita dulu mati. Ya ke? Tengok ayat Quran lain. Allah kata apa? Kalau baca Puan Alizali boleh. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Saya muka surat je. Ayat muka surat 5. Muka surat 5, surah Al-Baqarah. Jadi Allah kata kita 2 kali mati, 2 kali hidup. Sudah 2 kali mati, 2 kali hidup pula. Muka surat 5, ayat 28. Puan Alizali. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Okey, baik. Terima kasih Puan Alizali. Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, kenapa kamu kufur pada Allah? Kamu dulu mati, maka dia hidupkan kamu. Nanti dia akan matikan kamu dan nanti dia akan hidupkan kamu. Jadi Allah mulakan dengan mati dulu. Allah kata kamu dulu mati. Maksudnya kita dulu adalah benda mati. Apa dia benda mati? Air mani. Kita dulu tak ada. Kita dalam bentuk air mani. Air mani itu benda yang mati. Allah yang hidupkan dia. Allah yang hidupkan air mani itu. Daripada air mani bergabungnya air mani lelaki dan perempuan, maka jadilah kita hidup. Dan nanti kita akan mati. Dan nanti kita akan hidup balik. Okey, baik. Di akhirat nanti orang kafir yang tak percaya kebangkitan, orang kafir yang tak percaya kebangkitan, dia mengaku, dia kata, ya Allah betul lah, kau hidupkan 2 kali, matikan 2 kali. Surah apa tadi Puan Zakiah dah baca page tu, page 468. Tolong baca dia, Puan Mudrika boleh, Puan Mudrika, page 468. 468. Ayat 10, ayat 11. Ayat 10 dan ayat 11. Ustaz ya, 68. Ayat berapa Ustaz? 10 dan 11. 10, 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 10. Sesungguhnya orang-orang kafir kepada mereka yakni hari kiamat diserukan. Sesungguhnya kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri. Ketika kamu diseru untuk beriman lalu kamu mengingkarinya. 11. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar daripada neraka? Okey. Terima kasih Puan Mudrika. Wahai Tuhan kami, Kau telah matikan kami 2 kali dan Kau hidupkan kami 2 kali. Kenapa 2 kali? Dulu kita mati sekali. Sekarang kita hidup sekali. Sekali mati, sekali hidup. Nanti kita mati kali kedua. Dan nanti kita bangkit balik kali kedua. Lepas tu tak mati-mati dah. Lepas tu tak mati-mati dah. Sebab tu dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut hidup, mati dulu baru hidup. Mati dulu baru hidup. Okey? Biasanya Allah nak cerita apa dia? Kematian ke, kehidupan ke, semua kuasa Allah. Mati berlaku bila berakhirnya pertalian ataupun gabungan antara roh dengan jasad. Allah Ta'ala tak bagi roh dengan jasad itu bergabung. Allah tak bagi roh dengan jasad itu bertaut. Berlakulah kematian. Okey? Manakala hidup pula adalah kerana berlakunya izin Allah terhadap roh dan jasad untuk saling bersatu. Hidup kita ini bersatu sebab Allah izinkan roh kita dengan jasad kita bersatu. Allah tak izin, tak jadi apa. Okey, baik. Kemudian pendapat kedua, Allah mulakan dengan kematian berbanding dengan kehidupan. Kerana apa? Kerana kematian sebenarnya lagi besar pada kehidupan kita sekarang. Okey, kita tolak tepi pendapat pertama yang mengatakan mati dulu baru hidup. Mati dulu baru hidup sebab dulu kita mati, sekarang kita hidup.
Pendapat kedua, sebenarnya Allah sebutkan mati dulu baru hidup kerana Allah nak sebut benda yang lagi besar. Benda yang lagi besar bagi manusia, benda yang lagi besar yang perlu manusia fikir, risau lebih, yang perlu manusia takut, yang perlu manusia buat usaha preparation lebih adalah kematian. Kerana kita hidup, perlu makan, perlu minum, perlu ilmu, perlu apa lagi, duit, perlu macam-macam. Untuk berapa lama sangat? Untuk berapa lama sangat kita perlukan livelihood kat dunia ni? Untuk berapa lama sangat kita perlukan? Untuk 60 tahun, 70 tahun. Mati je kita tak perlu dah. Tak perlu lagi kenderaan, tak perlu lagi tempat tinggal, tak perlu lagi makanan, tak perlu lagi kemewahan, tak perlu dah. Bila mati tak perlu dah. Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Nabi kata, "Inna Allah azalla bani Adam bil maut wa ja'ala ad-dunya dara hayatin thumma dara mautin wa ja'ala al-akhirata dara jazain thumma dara baqain." Allah SWT menamatkan rasa bongkak, rasa bangga, rasa hebat, rasa macam-macam lagi lah kan. Allah Ta'ala menamatkan rasa bongkak, bangga anak Adam tu dengan kematian. Nabi kan sekarang oleh kerana dia hidup, dia ada segala-galanya, dia pandai, dia duit banyak, dia pangkat tinggi, macam-macam lah dia ada. Dia hebat sebab tu, sebab ni, macam dan sebagainya. Allah Ta'ala akan tamatkan, akhirkan tu dengan kematian. Nabi, siapa kita hari ni? Pelakon terbaik, ahli sukan terbaik, lumba lari paling laju. Apa lagi kita? Macam-macam lah kita. Orang panggil kita dengan panggilan hebat-hebat sebab kita terbaik. Okay? The greatest ke macam-macam nama lah kita bubuhkan untuk orang yang kita minat tu, contoh. Okay? Tapi segala tu akan berakhir dengan kematian. Dan Allah kata, Allah jadikan dunia ni adalah untuk manusia terus hidup, dan kemudian Allah Ta'ala jadikan kematian dan akhirat sebagai tempat pembalasan dan sebagai tempat yang kekal, sebagai tempat pembalasan dan juga sebagai tempat yang kekal. Jadi Nabi sebut antara hidup dengan mati dua-dua penting. Ya, dalam hidup ni penting jugalah. Sebab tu ada hukum hakam. Ada kewajipan sebagai suami, kewajipan sebagai isteri, kewajipan sebagai ayah. Pentinglah juga hidup ni. Kena makan, kena bagi nafkah, kena tu, kena ni. Ada hukum hakam dengan jiran. Ada hukum hakam dalam bab jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam. Penting jugalah kan. Tapi lagi pentingnya adalah selepas mati. Kerana apa? Selepas mati kita kali kedua nanti, bermulalah kehidupan sebenar kita yang tidak ada kesudahan. Sekarang kita hidup susah, ada macam-macam masalah, ada macam-macam penyakit. Semua tu akan berakhir dengan kematian. Okay? Lepas dia mati, bermulalah masalah sebenar bagi dia kalau dia tak prepare dengan amal. Dan lepas dia mati, bermulalah kejayaan sebenar, kebahagiaan sebenar bagi dia kalau masa hidup ni dia orang yang beramal. Jadi Allah Ta'ala sebut mati dulu baru hidup. Kerana apa? Kerana Allah nak pesan pada kita bahawasanya kematian itu adalah yang paling utama kamu patut risaukan berbanding dengan kehidupan. Semakin bertambah umur kamu, kamu rasa semakin banyaklah umur kamu kan? Tapi sebenarnya hakikatnya semakin bertambah umur kamu adalah semakin berkurang umur kamu dan semakin hampir kamu kepada kematian kamu. Okey. Kat mana ayat ni? Saya kata apa? Allah jadikan kematian bila Allah izinkan bergabungnya roh dengan jasad. Ada orang Allah tak izinkan. Dia tidur. Dia cakap kat isteri dia, esok kita pergi sarapan dekat restoran ni. Esok pagi bangun tidur, kita kemah-kemah beg, kita pergi air terjun. Dia cakap kat isteri dia. Okey? Ataupun cakap kat anak dia, esok bangun pagi kita kemah-kemah beg, bawa pelampung, bawa pam, bawa baju mandi, kita pergi swimming dekat sekian. Contoh, tak ada masalah. Nak merancang, okey, untuk pergi tempat-tempat tertentu. Tapi kalau Allah tak izinkan, Allah Ta'ala tak izinkan roh dia dengan jasad dia bercantum semula esok pagi masa dia bangun tidur, maka dia tak mampu untuk meneruskan apa yang dia rancang. Tengok muka surat 463. Tolong baca dia 463. Puan Rosimah Kasim, tolong baca boleh? Puan Rosimah Kasim. 463 ayat 42. 463 ayat 42. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur.
maka dia menahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya dan dilepaskan nyawa yang lain sehingga sampai pada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Okey. Terima kasih Puan Rosimah Kasim. Allah Ta'ala yang mematikan manusia masa dia tidur dan yang tidak mematikannya dan orang yang tidak mati masa dia tidur. Allah menahan nyawa orang yang mati. Maksudnya apa? Roh dia Allah tahan tak bagi masuk semula dalam badan dia. Kejut-kejut tak bangun. Panggil doktor, panggil nurse, dia kata dah tak ada dah. Kita pun tak sedar bila dia mati. Okay? Ni kata Allah yang tahan, Allah yang izinkan. Sebab tu tafsiran ketiga bagi ayat ini, maksud mati ni mati kecil, maksud hidup ni adalah hidup lepas mati kecil. Iaitu Allah lah yang menciptakan kematian kamu masa kamu tidur tu. Dia panggil mati kecil. Sebab tu kita bangun tidur baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Okey. Jadi tafsiran ketiga bagi ayat ini ialah segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kematian masa kita tidur semalam, kita nak tidur lagi. Dan ciptakan kita esok pagi hidup balik. Pagi tadi bangun tidur hidup balik. Baca balik doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana tu. Dia Allah dikata dialah yang berkuasa buat kamu dapat bangun tidur, buat kamu dapat hidup balik semula. Kalau dia nak, kalau Allah nak, Allah boleh buat kamu jadi orang yang tidur dan tidur tak bangun-bangun selama-lamanya. Banyak kali berlaku dan boleh berlaku juga pada kita. Banyak dah peristiwa ni berlaku dan boleh berlaku juga pada kita. Jadi kematian itu adalah makhluk. Kematian adalah makhluk maksudnya Allah Ta'ala yang ciptakan kematian dengan cara Allah pisahkan dia dengan jasad. Dan kehidupan juga adalah makhluk. Iaitu Allah ciptakan kehidupan dengan Allah mengizinkan roh itu bergabung dengan Allah izinkan roh itu bergabung dengan jasad. Sebab tu ke akhirat nanti dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, hadis ni riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlaha. Hari akhirat nanti kematian akan Allah datangkan dalam bentuk kibash, biri-biri yang sempurna. Okey? Fayunadi munadin. Maka malaikat akan menyuruh, ya ahlal jannah fayashra'ibuna wa yanzuruna. Mereka pun tengok. Malaikat panggil, mereka pun tengok kambing tu, biri-biri. Fayaqulu hal ta'rifuna haza? Maka ahli malaikat tanya, kamu kenal tak ni siapa? Maka ahli syurga jawab, na'am, hadzal maut, ni kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu. Maka semua mereka melihat kematian yang Allah Ta'ala. Mati hidup ni, dia kat dunia dia panggil benda abstrak. Mati hidup ni benda abstrak, benda tak nampak. Kat akhirat nanti Allah Ta'ala boleh zahirkan dalam bentuk berjisim. Dalam bentuk macam kambing biri-biri. Lalu ahli syurga jawab, kenal. Kemudian Allah Ta'ala suruh malaikat panggil ahli neraka, mereka semua keluar dan melihat biri-biri tadilah. Malaikat tanya, hal ta'rifuna haza, kenal tak benda ni? Maka ahli neraka jawab, hadzal maut, ini kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, semua ahli neraka tengok kematian. Dia tengok kematian yang Allah Ta'ala bentukkan dalam benda berjisim. Sama lah juga kan, contoh bacaan Al-Quran. Kita baca Al-Quran, ke akhir nanti Quran yang kita baca tu, mana kita nampak? Yang kita nampak tulisan, yang kita dengar bacaan. Bacaan tu kita nampak, tak nampak? Bacaan, kematian, kehidupan, nyawa, akal, fikiran tu benda abstrak. Tapi ke akhirat Allah Ta'ala boleh zahirkan benda tu dalam bentuk benda berjisim. Lepas tu ke akhirat nanti surah Baqarah Allah Ta'ala kata dia akan berjemur dalam bentuk burung. Okey. Surah Al-Mulk akan berjemur dalam bentuk manusia. Allah Ta'ala lebih buat benda tu dalam bentuk berjisim. So kematian tu adalah benda yang abstrak. Orang mati kita nampak, kematian tu kita tak nampak. Kan? Lalu semua ahli syurga di neraka tengok kambing tu. So kemudian Allah kata apa? Nabi kata fayuzbahu, lalu disembelih. Kematian tu pun disembelih.
summa yaqulu ya ahlal jannah khuludun fala maut wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Maka malaikat berkata, wahai ahli syurga, kamu akan kekal, tak ada mati-mati lagi. Wahai ahli neraka, kamu akan kekal, tak ada mati-mati lagi. Sebab tu Allah pemilik kematian dan juga kehidupan. Nabi Ibrahim AS masa nak memperkenalkan Allah pada Namrus tanya, apa sifat Allah Tuhan kamu tu? Maka Nabi Ibrahim jawab, menghidupkan dan mematikan. Maka Namrus pun konon-konon nak buat macam Allah Ta'ala juga. Dia panggil banduan orang, seorang disembelih, seorang dibiar hidup. Dia berkata, aku boleh hidupkan, mematikan. Maka Nabi Ibrahim malah nak layan orang tak cerdik macam tu. Dia pun pergi pada dalil yang lain. Di perbuatan ataupun yang mampu membuat seseorang tu terus hidup, yang buat orang tu mati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Okey, baik. Jadi apa tujuan Allah buat manusia hidup? Apa tujuan nanti Allah buat kita mati? Saja-saja ke? Suka-suka ke Allah Ta'ala lahirkan kita atas muka bumi ni? Suka-suka ke Allah Ta'ala saja nak tengok reaksi kita, saja nak tengok kita punya permainan, saja nak melihat kita punya hiburan ke, nak melihat kita punya tingkah laku? Tak. Allah Ta'ala tak berhajat pun pada tingkah laku amalan kita pun. Cuma Allah Ta'ala buat kita atas muka bumi ni, Allah jadikan kita hidup nanti mati untuk uji kamu, siapakah di kalangan kamu paling baik amalan dia. Jadi awal-awal dalam surah ni Allah nak suruh kita sedar, Allah nak suruh kita ingat, kita ni hidup untuk diuji. Kita ni hidup untuk diuji. Jadi orang yang hidup untuk dapat gelaran orang paling kaya, orang paling pandai, orang paling alim, orang paling soleh, orang paling warak, dia hidup untuk dapat gelaran-gelaran. Dia usaha gila-gila sampai dia jadi kaya, sampai orang kata dia kat sini, kat tempat ni dia orang paling kaya. Dia belajar betul-betul sampai jadi pandai, boleh cakap tu cakap ni, sampai dia nak orang kata dia orang ni paling pandai. Maka orang ni adalah orang yang tidak faham maksud hidup. Orang yang faham maksud hidup, dia nak jadi orang yang the best amalan dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah kata, Allah ciptakan kehidupan dan kematian untuk uji. Untuk uji kamu, siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalan dia. Maka sebab itulah kita ni tak lari pada ujian. Tak pernah lari, tak pernah satu saat pun kita terkeluar, tak pernah satu saat pun kita ni bukan dalam ujian. Kita yang boleh kata kita dalam ujian, kita mati nanti. Bubuh nyawa tak akhir, yes, aku tak diuji lagi. Masa tu aku tunggu result je, nak dapat keputusan ujian dah. Okey, baik. Kita dah bincang about ujian ni dulu. Masa bincang surah Al-Fajr. Okey, saya ringkaskan. Boleh? Pertama, Allah uji dengan perintah dan larangan. Ada benda Allah suruh buat, ada benda Allah tak bagi buat. Okey, yang pertama. Allah uji manusia dengan perintah dan larangan. Allah suruh buat tu, Allah nak uji. Allah suruh semayang, Allah nak tengok orang tu semayang ke tak semayang. Allah suruh bayar zakat, Allah nak tengok orang tu bayar zakat ke tak bayar zakat. Allah larang buat dosa sekian-sekian. Allah larang ambil riba, ambil rasuah, Allah larang judi, minum makan. Allah nak tengok orang tu buat ke tak buat. Okey, bukan itu saja. Bahkan orang yang dah jaga semayang, orang yang dah tutup aurat, orang yang dah puasa sunat, orang dah solat tahajud, dia juga diuji. Kenapa? Kita kadang-kadang kita kata kesian dia tak solat lagi, dia tak tutup aurat lagi, kesian dia diuji. Sedangkan kita yang dah solat, dah tutup aurat, dah boleh tahajud lah insya-Allah, kita pun diuji. Allah nak tengok ada tak kita rasa kita lagi bagus pada orang, kita lagi baik pada orang, kita lagi mulia pada orang, kita lagi soleh pada orang. Kalau kita dah jaga solat, dah tutup aurat, dah solat tahajud, dah sedekah, dah apa lagi, dah solat duha istiqamah 5 tahun dah tak pernah tinggal solat duha. Kalau kita merasakan kita ni lah paling soleh kat tempat kerja kita lah paling warak kat office kita lah paling bagus kat surau kita pun fail juga. Okey, baik, tak apa, kita ringkaskan. Yang kedua, kita diuji dengan duniawi. Tengok tu nak, tengok ni nak, orang ada tu kita pun nak tu, orang ada ni kita pun nak ni, orang bercuti sana kita nak pergi sana juga, contoh. Ya, Allah uji kita. Sama ada kita dapat ataupun kita tak dapat, kita tetap diuji. Kita minat satu kereta ni sebab kawan-kawan kita semua beli. Kita nak beli tapi tak cukup duit, kumpul lah duit juga, buat bisnes part time, buat tu, buat ni, contoh tak salah pun. Kita pun dapat beli.
Jadi masa kita belum dapat apa kita nak, Allah nak uji kita, redha ke tak redha, sabar ke tak sabar. Lepas kita dah dapat pun sama juga. Allah Ta'ala nak uji kita, syukur ke tak syukur. Lepas dapat tu rasa lagi bagus pada orang ke, rasa belagak ke dengan apa kita ada. Itu ujian juga. Yang ketiga, Allah uji dengan susah senang. Allah uji dengan susah senang. Kita Allah buat susah, tak cukup duit, okay, tak boleh nak bayar yuran sekolah anak, tak boleh balik kampung sebab tak ada duit, contoh. Itu ujian daripada Allah. Kita senang, kita sihat. Kita senang, kita sihat, kita okey sahaja, kan, tak ada masalah hidup, pun diuji juga. Hasan Basri kata, seseorang yang Allah uji dengan kesenangan, lalu dia tak menyedari yang Allah Ta'ala sedang uji dia, maka dia tidak berakal. Dan seseorang yang Allah uji dengan kesempitan, lalu dia tak sedar yang Allah Ta'ala uji dia, maka orang tidak berakal. Di kesalahan ramai manusia ni, dia fikir orang yang diuji tu orang susah, tak ada duit, sakit. Kita senang, duit ada, tak sakit, kita tak diuji. Tak, kita diuji juga. Allah nak tengok kamu senang, tak ada sakit, duit ada. Apa kamu buat dengan kesihatan? Apa kamu buat dengan duit kamu? Apa kamu buat dengan masa lapang kamu? Allah nak tengok. Yang keempat, Allah uji kita dengan orang sekeliling. Allah nak tengok kita sabar ke tak sabar. Okay, kita redha ke tak redha dengan mulut mereka, perangai mereka, tingkah laku mereka. Okay, adalah ayat Quran ni, ayat Al-Furqan ayat 20. Kita nak ringkas, jadi saya tak refer lah ayat-ayat Quran berkaitan. Kita nak cepat. Apa tujuan Allah uji kita? Pertama, Allah nak bagi pahala sabar. Allah uji kita dengan 4 perkara tadi. Allah nak bagi pahala sabar. Okay, sakit. Okay, Allah bagi sakit, Allah nak bagi pahala sabar. Allah bagi duduk dengan orang-orang yang mulut tak baik, suka maki, suka kutuk, suka menyakitkan hati, ataupun kadang-kadang dengan pasangan sendiri pun sama juga. Okay, sebelum kahwin nampak bagus je, lemah lembut sopan santun. Lepas kahwin, Allah, mulut tak pernah lekang daripada memaki, memarah, mengutuk, contoh. Yang kedua, Allah nak ampun dosa. Yang ketiga, ujian ni bukan saja berlaku pada manusia, bahkan para nabi. Sunnatullah pada para anbiya. Para nabi Allah akan uji dengan ujian yang berat-berat. Jadi kita nak dapat pahala, nak dapat syurga, tapi tak nak kena uji. Mana boleh? Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia terfikir dengan cukup ucap kami beriman, tentu tak ada uji, boleh masuk syurga? Tak. Tengok surah Al-Ankabut, boleh kita refer ayat ni. Kalau baca boleh, Dr. Aziza. Surah Al-Ankabut. Kita refer ayat ni. Sebab Allah nak suruh kita sedar, kita ni akan diuji. Muka surat 396 ayat 2. Ada Dr. Aziza? Oh my God. Ustaz, sorry, my line ni tak betul sikit. My internet. Tapi kita dengar je jelas. Okay, dia baru okay. Tadi saya katakan tu speaker. Page berapa Ustaz? Okay, 396 ayat 2. 396. Sorry. Ayat 2. Sekejap Ustaz, 3. Ayat nombor 2 ya. Okay. 396 page. Al-Kashah ke? Tu Al-Qasar atas bawah dia, Al-Ankabut. Oh, Al-Kashah, sorry. Tu atas bawah dia. Ayat 2, okay. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Satu lagi. Dr. Aziza, surah Al-Baqarah. Adakah manusia tu rasa bila kata kami beriman, kami percaya, kami redha, kami macam kami kan, Allah biar je? Tak. Allah nak tengoklah, betul ke tahap iman tu. Surah Al-Baqarah, saya cari jap. Ayat 214. Muka surat 33. Boleh? Surat 33. Ayat 214. 214. Ya. Sekejap Ustaz 214. Surah Al-Baqarah. Sekejap. Al-Baqarah. Sekejap pakai iPad lah Ustaz, sorry. Okay, tak apa. Ayat 214.
214. Sekejap. Alamak, where is this? My God. Sekejap Ustaz, sorry. 214. Apa tak apa? Dia masa tak? Okay. Okay. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum datang kepadamu, yakni cubaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cubaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Masa dah tak tidak. Kamu fikir kamu nak masuk syurga itu saja? Sebelum datang pada kamu ujian macam mana Allah uji orang sebelum kamu. Mereka diuji dengan kesusahan, adversity, because of disease, poverty, dan mereka digoncang dengan goncangan yang dahsyat sehingga Nabi dan Rasul tu kata, bila Allah nak tolong kita ni? Bila Allah nak tolong kita ni? Maksudnya apa? Berat sangatlah ujian. Jadi kita memang akan diuji. Bila diuji, Nabi sebut dalam sebuah hadis, inna izamal jaza wa izamil bala. Besarnya ganjaran depend pada besarnya ujian. Lagi besar ujian Allah bagi pada seseorang tu, lagi besar ganjaran Allah nak bagi pada seseorang tu. Okey? Okey, baik. Kemudian, apa tujuan Allah uji kita? Hikmah dia untuk kita kembali pada Allah. Masa senang, tak ada sebut ya Allah sangat. Bila susah, keluarlah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bantulah, ya Allah, tolonglah, ya Allah, kenapa buat macam ni, ya Allah, macam-macam ya Allah. Jadi tujuan Allah buat kita susah. Uji kita dengan kesusahan supaya kita kembali pada Allah. Melayu kata Allah buat terantuk supaya terengadah. Kena jauh pada Allah ni, Allah buat ujian sikit, dah kena mula jaga sembahyang balik. Kena mula jaga hubungan dengan mak ayah balik. Kena mula zikir istighfar balik. Lama tak zikir tak istighfar, lepas tu Allah uji macam ni. Yang kelima, apa hikmah Allah uji? Bila Allah uji, jelaslah bagi manusia siapa yang beriman, siapa tak beriman. Siapa munafik, siapa tak munafik. Orang munafik, sebelum datang perintah Allah suruh pergi perang, dia kata okey, boleh pergi perang, boleh pergi perang. Bila Allah uji, Allah datangkan perintah pergi perang, maka masa tu jelaslah, munafik ni cakap je nak pergi. Bila datang suasana betul-betul perang, tak pergi pun. Okey? Jadi ada sahabat-sahabat Nabi yang betul-betul masa Nabi SAW tak pilih mereka pergi Badar. Masa Nabi SAW tak pilih mereka pergi ke Badar. Sebab peperangan Badar, peperangan tak dirancang. Dia ada sahabat-sahabat yang tak terpilih untuk pergi ke Badar. Balik-balik dia tahu dah sahabat dia menang. Dia balik, dia tahu dapat balik-balik bila habis peperangan Badar, dia yang tak pergi, tak terpilih ni, dengar cerita je Nabi dengan sahabat-sahabat perang di Badar. Jadi dia kata, kalau Allah pilih aku pergi ke perang macam mana Allah pilih mereka, Allah akan tahulah betapa aku ni bersungguh-sungguh bermati-matian akan nak bagi sehabis-habis untuk berperang. Dan datang peperangan Uhud, memang betul-betul dia buat dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Khandaq, yang dia sungguh-sungguh bermati-matiannya perang. Ada orang macam tu. Jadi bila ada peperangan, ujian, tahulah siapa betul-betul, siapa yang hanya sekadar kat mulut je. Saya akan. Contoh, bila datang peperangan, tak ada buat pun, fikir nak lari. Contoh, ni contoh. Jadi saya nak beritahu hikmah ujian. Bila adanya ujian, mudahlah kita tahu orang tu okey ke tak okey. Okey? Orang tu kita nampak penyabar, nampak baik, nampak lemah lembut sebab belum diuji. Nanti masa dia naik dia marah, masa dia naik angin, masa dia temper, contoh. Masa tu kita tengok dia macam mana. Macam mana dia handle marah dia. Macam mana dia handle situasi. Dia ceramah bak sabar, tapi bila time marah dia datang, Masya Allah. Segala jenis nama binatang keluar kat mulut dia. Lembu, kambing, khinzir semua keluar macam tu. Jadi kalau Allah tak uji dia, tak jelas lah macam mana keadaan sebenarnya. Kat mana saya nak beritahu tadi? Surah An-Nur. Ni contoh lah. Tujuan Allah uji, supaya Allah nak zahirkan. Allah memang, Allah kalau tak uji manusia, Allah tahu dah dia tu boleh harap tak boleh harap. Allah sebelum uji manusia, Allah dah tahu dah manusia tu betul-betul ke atau hanya sekadar hangat-hangat hati ayam. Ni contoh hangat-hangat hati ayam. Munafik. Surah apa? Surah An-Nur. Tuan baca boleh Puan Maisarah? Surah An-Nur. Sebelum perang, bila Nabi ajak pergi perang, boleh. Muka surat 356 ayat 53. 356 ayat 53. Ada Puan Maisarah?
Ni Ustaz, 356. Ayat 53. 51 kan? Ayat bawah sekali 53. 53. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah bersungguh-sungguh bahawa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah kerana yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Okey, terima kasih Puan Maisa. Masa Nabi ajak pergi perang, siapa nak pergi perang? Saya sedia, saya sanggup, saya. Macam-macam saya lah. Okey, ni munafik lah ni. Tapi bila sampai suasana peperangan, apa akan berlaku? Apa berlaku? Okey, ni munafik. Tolong baca dia, saya rasa semua dah terjemah. Dia belum terjemah lagi tak? Semua dah terjemah saya rasa. Tuan Haji Ishak tolong baca boleh? Tuan Haji Ishak Kasim, muka surat 196. Ayat berapa Ustaz? Ya? Ayat berapa? 56, 57. Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahawa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut padamu. Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, nescaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya. Terima kasih Tuan Haji. Mereka ni bersumpah geng kamu, geng Nabi Muhammad. Tapi bila masa suasana peperangan, kalau mereka jumpa tempat berlindung, gua-gua ke lubang-lubang, cepat-cepat lari, berlindung diri. Sebelum pergi perang, tadi ayat Puan Maisarah baca apa tadi? Demi Allah kami akan keluar. Bolehlah cakap kan? Kita pun boleh cakap sekarang. Aku kalau perang dengan mana-mana orang kafir sekarang, memang aku bagi habis-habisan. Ya, kita suasana aman. Tengok suasana perang betul macam mana tengok. Itu cerita dia. Jadi munafik itu cerita dia. Sebelum pergi perang, macam tu. Jadi bila adanya peperangan, ujian daripada Allah, jelaslah dia ni munafik, dia ni bukan munafik. Orang mukmin sebelum pergi perang, dia kata kalaulah berlaku peperangan, aku akan bagi habis-habisan. Dan bila berlaku peperangan, memang mereka betul-betul buat sebagaimana yang mereka cakapkan. Bukan hangat-hangat tai ayam macam siapa ni? Munafik tadi. Surah apa ya? Surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Tolong baca dia surah Al-Ahzab, Puan Izawani. Muka surat 421. Ayat 23. 421 ayat 23. Ada Puan Izawani? 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Antara orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah. Maka antara mereka ada yang telah selesai menunaikan janjinya lalu gugur syahid, dan antaranya ada yang menunggu giliran, serta mereka pula tidak berubah sedikit pun apa yang mereka janjikan. Saya lupa dah, maafkan saya lupa dah ayat ni turun untuk sahabat mana. Saya lupa nama seorang sahabat. Dia ni lah yang sebelum pergi perang, dia kata memang kalau Allah pilih dia akan bagi habis-habisan. Saya lupa nama sahabat tu. Allah kata di kalangan mereka ada yang memang betul-betul buat apa dia buat, apa dia cakap. Dan di kalangan mereka yang dah mati syahid. Perang sampai mati betul lah. Lepas dia mati tu, lepas sahabat tu syahid, orang tengok kat badan dia ada lebih kurang 70 kesan tikaman. Maksudnya memang perang habis-habisan lah. Bukan pergi lari nak menyogur, nak sembunyi, nak balik cepat. Tak. Kalangan mereka yang sedang tunggu masa. Maksudnya apa? Masih lagi berjuang. Tak mati-mati lagi, tak syahid-syahid lagi. Tapi tetap terus pergi berperang. Jadi bila adanya peperangan sebagai ujian daripada Allah, bila adanya peperangan sebagai ujian daripada Allah, barulah tahu siapa betul-betul ataupun siapa hanya sekadar cakap kat mulut. Okey, baik. Itu kita kata hikmah tujuan ataupun hikmah lah Allah Ta'ala uji manusia. Dan manusia ni bila diuji, ada 4 kategori. Pertama, orang yang paling teruk, Allah uji dengan senang pun dia tak ada sebut nama Allah. Allah bagi susah pun tak ada sebut nama Allah. Bagi dia ujian, kesenangan, kesusahan tu hanyalah sekadar roda-roda kehidupan yang semua manusia mesti tempuh. Allah tak ada langsung. Ni memang paling teruk sekali. Yang kedua, golongan yang diuji, dia sebut nama Allah masa susah. Golongan yang kedua ni, dia masa Allah bagi dia kesenangan, dia kata Allah suka dia. Masa Allah bagi dia kesusahan, dia kata Allah tak suka dia. Walaupun sebut nama Allah tapi silap faham.
Sebab Allah bagi dunia lebih bukanlah tanda Allah sayang. Allah bagi dunia kurang bukan mana Allah tak sayang. Tak, itu bukan ukurannya. Jadi dia ni salah faham. Dia kata bila Allah bagi dia kaya, dia duit lebih banyak, dia kata dia lah orang yang Allah paling sayang dalam adik-beradik dia sebab dia kaya sekali. Lepas tu bila Allah buat dia susah, dia kata Allah nak hinakan dia sebab dia susah. Tak. Itu salah faham. Okay. Yang ketiga, ni biasa manusia buat, kita buat ni. Bila susah je ingat Allah. Masa susah tu tahajud, tolak duha, khatam Quran sebulan sekali, masa ada ujian lah. Bila Allah bagi kesenangan, Allah tak ada langsung dalam hidup dia. Ingat Allah masa susah je, masa senang tak ada ingat Allah langsung. Sebab tu dalam sebuah hadis, bab doa, hadis ni riwayat Imam Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, bukan Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, "Man sarrahu an yastajib Allahu lahu inda syada'idi wal kurabi falyukthiri du'a fi rakha'i." Siapa yang nak Allah terima doa dia masa di dalam kesulitan, masa di dalam kesusahan, maka hendaklah dia memperbanyakkan doa semasa dalam kesenangan. Siapa yang dia nak masa dia susah, masa dia sulit, Allah terima doa dia, maka dia ni masa senang, masa tak ada masalah, dia kena banyak doa juga, baru Allah terima doa dia. Okay, ni yang ketiga. Yang keempat, ujian yang manusia yang keempat ialah manusia yang jujur, manusia yang terbaik. Masa senang pun dia sentiasa ingat Allah, masa susah pun dia sentiasa ingat Allah. Inilah orang yang berjaya dalam ujian. Okay, kita dah bincang ni. Sekejap, saya share ni yang ditulis oleh Puan Izawani masa kita bincang surah Al-Fajr. Ni saya ambil dalam grup kita ni. Saya tengok tarikh ni bulan 6. Okay, nampak kat skrin ni Puan Izawani Masya Allah. 16 bulan 6 2023. Okay, manusia diuji dengan 4 perkara. Hikmah bila kita diuji, reaksi manusia bila diuji, Masya Allah. Okay, ni kalau kita kupas satu-satu ni boleh jadi sejam setengah ni, ceramah maghrib isyak boleh cukup ni. Setiap satu tu kita bagi ayat Quran dia, hadis dia, jadi lama lagi lah setiap satu tu. Tapi kita tak nak panjang kat Siti. Saya tak refer bukan setiap point saya refer ayat Quran dan hadis sebab kita nak cepat lah. Jadi kalau kita semua ada dalam guru Jumaat kan, semua ada dalam guru hari Jumaat. Jadi siapa ada dalam guru Jumaat boleh scroll balik sampai 16 bulan 6 hari Jumaat, insyaAllah. Terima kasih Puan Zawan ni, rajin menulis, insyaAllah. Okey, baik. Jadi Allah Ta'ala sentiasa uji manusia. Allah sentiasa menguji manusia. Cuma ayat kita sekarang refer pada nombor 1. Allah uji manusia, Allah nak tengok siapakah yang paling baik amalan dia. Masa turun ayat ni, masa turun siapa yang paling baik ayat dia ni, maka sekejap. Mana hadis dia? Abdullah bin Umar kata, masa turun ayat Allah uji siapakah yang paling baik amalan dia ni, maka Nabi SAW jawab, ni, orang yang terbaik amalan dia adalah orang yang ni. Okay. Jadi masa turun ayat Allah nak uji kamu, siapakah yang paling baik amalan kamu? Ini dalam tafsir Al-Munir. Kata Abdullah bin Umar, Nabi SAW membaca firman Allah yang bermaksud Tabarakalladzi biyadihil mulk sampai ayat 2. Allah nak menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya? Lalu baginda bersabda, awra'u an maharimillah wa asra'u fi ta'atillah. Orang yang the best dalam amalan dia adalah yang paling warak terhadap larangan Allah dan yang paling bersegera melakukan ketaatan pada Allah. Bukan paling alim, pandai bercakap, pandai ceramah, pandai ulas ayat Quran, pandai terangkan hadis-hadis, pandai apa lagi? Pandai tajwid, pandai makhraj, pandai taranum. Bukan. Orang yang the best amalan dia bukan tak semestinya dia ustaz, tak semestinya dia imam. Dia kerja biasa je. Dia kerja Petronas, gali minyak contoh. Tapi dia lah orang paling takut nak buat benda haram. Dia paling takut nak buat benda haram. Walaupun kawan dia biasa buat benda haram, perbuatan haram tu biasa berlaku sekeliling dia, tapi dia sikit pun tak nak jejak kat tempat-tempat ataupun perbuatan haram tersebut. Ni orang paling the best. Nabi kebut ni. Okey. Dan orang yang paling the best amalannya adalah orang yang paling bersegera melakukan ketaatan pada Allah. Ya, ini kita boleh buat banyak amal.
Macam adakah kita orang bersegera ataupun kita orang yang nantilah saya mula tahajud, saya muda lagi ni. Nantilah saya nak juga jadi macam orang tu khatam Quran sebulan sekali. Saya tengok orang tu dia khatam Quran sebulan sekali, saya pun nak jadi macam dia. Tapi nanti saya pencin. Jadi sebabkan nanti kita ni lah, kita tak boleh termasuk golongan best of the best. Sebab kita punya nantilah, nanti saya nak tu, nanti saya nak buat ni, nanti. Tak. Ciri-ciri orang yang Allah suka ni, bersegera dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja kebaikan, apa saja benda yang baik, majlis yang baik, program yang baik, dia depan sekali. Dia nak jadi orang bersegera dalam semua kebaikan. Ni best of the best. Okay, baik. Ada orang, minta maaf ni saya sentuh sikit. Ada orang yang dia salah faham. Dia kata apa? Kenapa surah Al-Kahfi lepas subuh hari Jumaat? Okay. Dia Allah tak tengok aksaru amala, Allah tengok ahsanu amala. Cik. Ahsanu maksudnya apa? Paling baik. Ayat kita sekarang ahsanu amala. Ahsanu amala. Lawan dia apa dia? Bukan lawan dia lah. Betul lagi aksaru amala. Jadi dia dengar ustaz ceramah. Ustaz tu mungkin ceramah dia betul, dia salah faham lah. Allah sebut, Allah uji kita dengan, dalam kehidupan kita ni, Allah uji dengan perintah dan larangan. Allah nak tengok siapakah di kalangan kita yang ahsanu amalan. Apa tengok ahsanu? Paling baik amalan dia. Paling baik amalan dia. Satu lagi aksaru amalan. Apa tengok aksaru amalan? Paling banyak amalan dia. Jadi Ustaz tu dalam ceramah dia kata lah, Allah bukan nak tengok siapa paling banyak, tapi Allah nak tengok siapa paling baik. Jadi dia pun balik rumah, dia kata pada isteri dia, kita ngaji sehari satu page pun tak apa, tapi bagi kualiti betul-betul. Sebab Allah bukan nak tengok siapa paling banyak, Allah tengok siapa paling baik. Sebelum ni kat rumah dia ngaji dengan isteri dia satu hari 5 page, 6 page. Dia baca, isteri dia semak, isteri baca, dia semak. Baguslah. Dapat 5 page, 6 page. Tapi bila dengar ustaz tu ceramah, Allah bukan nak tengok aksaru amala, Allah bukan nak tengok amalan paling banyak siapa dia, Allah tengok the best. Jadi dia pun mula mengurangkan kadar bacaan dia sebab dia nak jadi the best. Dia bukan nak jadi the most, yang paling banyak amalan dia. Okay? Macam itulah dia bukan dalam bahasa Inggeris. Satu lagi ayat macam ni, sama macam ni jugalah. Tolong baca boleh Puan Ibn Zakiyah, page 2222. Sama juga ayat dia. Surah Hud. Saya cari buku surat ayat. Tak jumpa lagi buku surat. Surah Hud. 222 saya kata tadi. Page 22. Saya tak jumpa buku surat lagi. Saya tengok ayat berapa. 222. Ayat 7. Ayat 7. Puan baca sampai berhenti ke ahsanu amala. Paling baik amalan ni. Boleh? Ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arasy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Okey, terima kasih Puan Zakiyah. Sama macam kita tadi. Allah bukan sekadar ciptakan kita, bahkan Allah ciptakan langit bumi untuk uji manusia siapa yang amalan dia paling baik. Okey, baik. Jadi ada orang bila dia dengar ayat ni, Ustaz pun kata Allah tak tengok siapa paling banyak, Allah tengok siapa paling baik. Jadi sebelum dia beramal banyak, maka dia kurangkan amalan dia sebab dia kata yang Allah tengok bukan banyak yang terbaik. Baik. Orang Islam satu hari ada orang Islam yang contoh ni, ada orang Islam yang satu hari dia solat fardu. Ni Islam ni, Islam. Saya tulis I je, Islam. Ada orang Islam yang satu hari dia solat fardu 17 rakaat. Wajib lah kan. Dia solat sunat, dia hanya dalam solat sunat, dia hanya buat solat sunat ba'diyah isyak je. 2 rakaat. Yang lain dia sibuk. Subuh, zuhur, asar, semua dia tak sempat solat rawatib. Di satu hari dia punya total solat dia 19 rakaat. Campur wajib, campur sunat 9 rakaat. Satu lagi orang ni dia 17 rakaat dia solat fardu. Campur 12
rawatib, campur tahajud 4, campur duha 4, campur witir 3. Jadi berapa? 17 campur 12, 29, 33, 37, 40 rakaat. Oh, satu hari. 40 rakaat. Okey? Jadi, orang yang salah faham ni dia kata, Allah bukan tengok siapa yang paling banyak, Allah tengok siapa paling baik. Jadi dia kata, walaupun kita buat hanya 2 rakaat saja solat sunat, berbanding dengan kawan kita ni yang berapa rakaat ni, 12 campur 4, 16, campur 4, 20, 23 rakaat. Okey, jadi dia kata Allah bukan tengok siapa 23, siapa 2. Allah nak tengok siapa yang the best. Jadi kalau kita dapat buat 2 rakaat yang the best punya, makanya kita lagi baik di sisi Allah bandingkan 23. Betul ke salah tuan-tuan dan puan-puan? Betul ke salah? Betul. Betul? Ya. Betul Puan Mudrikah, betul Salah Puan Mudrikah. Antara orang yang buat 2 rakaat dengan sempurna dengan 23 rakaat dengan sempurna, siapa best of the best? Puan Mudrikah. Macam ni Ustaz? Apa dia? Macam mana? Soalan saya, orang tadi dia kata orang yang buat 2 rakaat solat sunat ni lebih baik daripada 23 rakaat solat sunat. Puan Mudrikah kata betul. Betul Puan kata macam tu Tak ada, tapi tengok yang mana dia, kalau yang kualiti yang 23 pun bagus, maknanya lebih baik yang 23 sebab dia berkualiti. Yes. Betul lah tu. Kalau macam tu betul lah. Baik. Allah sebut aksaru amalan yang sikit lebih baik berbanding dengan amalan yang banyak tu, tahu tak macam mana? Ni, ada satu lagi kategori. Satu lagi kategori ni adalah kategori orang kafir. Siapa? Yahudi, Kristian, yang mereka pun beramal untuk akhirat juga. Ada Yahudi yang tak kahwin. Ada Yahudi yang tak makan makanan mahal-mahal. Tak pakai pakaian-pakaian yang mahal. Pakai yang zuhud-zuhud simple-simple je. Ni yang duduk kat gereja, duduk kat biara-biara ni. Okey? Yang duduk, yang perempuan pakai tudung Kristian tu dia panggil apa tau? Lupa, biarawati. Indonesia panggil biarawati. Okey? Dia orang tu lagi banyak beramal pada kita solat sunat. Sembahyang dia orang mungkin lagi banyak. Ataupun ada orang Yahudi hari ni yang dia bagi masa full time kat dia punya senegak dia. Jadi dia punya solat sunat mungkin lebih pada 40 satu hari. Mungkin 50 ke, mungkin 60 ke, mungkin 70 ke, contohlah solat sunat dia. Banyaklah, banyak. Jadi Allah nak beritahu dalam ayat ni, antara orang Islam yang solat sunat 2 rakaat dengan Yahudi ataupun Nasrani yang solat sampai 60 rakaat, 50 rakaat, 70 rakaat, siapa lagi best amalan dia? Siapa ahsanu amala? Tonton. Okey. Orang Islam. Yes. Orang Islam ni ahsanu amala. Orang Islam ni adalah ahsanu amala banding dengan Yahudi ke Nasrani ke yang banyak solat sunat, banyak puasa sunat. Walaupun orang Islam ni dia hanya puasa bulan Ramadan, dia hanya solat fardu, tak banyak mana pula. Tapi di sisi Allah dia punya amalan adalah ahsanu amala berbanding dengan ni Yahudi dan Nasrani. Betul lah. Kita hanya buat yang wajib sahaja, tak buat langsung yang sunat. Yes, kita adalah the best. Paling baik amalan dia berbanding dengan orang kafir. Yang banyak puasa sunat, yang banyak solat cara Yahudi, solat cara Zabur, Taurat, Injil. Betul lah. Tetapi bila Islam dengan yang ni yang 19 rakaat setiap hari dengan 40 rakaat setiap hari, dibandingkan dengan dua ni, siapa yang ahsanu amalah? Siapa yang ahsanu amalah? Yang 40 ke 19? Tuan-tuan? 40. Jadi jangan kita terkesan ataupun salah faham dengan kata-kata ustaz tu tadi. Allah tak tengok paling banyak, Allah tengok ahsanu amala. Dia orang dah buat banyak sebelum ni, dia kurangkan. Kenapa? Dia pun kata kat orang ramai, dulu nampak banyak solat sunat, Allah tak tengok banyak, Allah tengok ahsanu. Dulu nampak banyak baca Quran, Allah tak tengok banyak, Allah tengok ahsanu. Salah.
Di kalangan orang Islam yang baca Quran sikit dengan yang baca Quran banyak, siapa yang paling Allah suka? Ahsanul amal. Paling banyak bacaan dia. Di kalangan orang Islam, siapa yang solat sunat sikit dengan paling solat sunat banyak, Allah tengok siapa yang paling ahsanul amal. Paling solat sunat banyak. Adapun yang kita kata, Allah nak tengok kualiti. Baik, kalau tak ada kualiti, satu rakaat pun Allah tak terima. Kalau tak ada kualiti, solat dia tidak ada kualiti langsung, bacaan salah, rukun, qauli, fi'li semua salah, satu rakaat pun Allah tak terima. Jadi kita nak masuk dalam kategori terbaik ni, pertama kena buat betul. Pertama kena baca Quran dengan betul. Kalau salat sunat bacaannya kena betul. Yes, kita dah boleh selangkah masuk ke dalam kategori ahsanul amalah. Yang kedua, bila dah tahu buat yang betul, buatlah sebanyak mungkin. Buatlah sebanyak mungkin. Okey? Itu maksud ini. Kenapa saya terangkan benda ni? Sebab ada orang salah faham dengan menganggap ahsanul amalah tu biar sikit tapi kualiti. Tak. Di sisi Allah, Allah nak yang paling banyak. Ada orang tanya Syekh Haidar. Syekh Haidar ni dia ulama mufti besar Yaman lah. Ada orang tanya dia kata mufti. Bukan tanya dia, mufti. Bulan Ramadan mana lagi baik? Kita baca 20 rakaat, solat tarawih 20 rakaat, dengan baca surah panjang-panjang, tapi kita tak faham makna, tak menghayati. Okey, baca solat tarawih 20 rakaat, imam baca surah tinggi-tinggi lah, surah Maryam ke surah Taha ke. Makmum tak dapat menghayati. Itu lagi baik. Ataupun kita hanya solat 8 rakaat, tapi imam hanya baca surah-surah pendek, okey, yang mana makmum dapat menghayati bacaan-bacaannya. Mana lagi afdal? Soalan ni. 20 rakaat tanpa menghayati ataupun 8 rakaat dengan menghayati. Mana lagi baik? Agak-agak apa mufti tu jawab, tuan-tuan dan puan-puan? Solat 20 rakaat, baca satu rakaat 2 page, 3 page. Tak faham langsung. Ataupun solat 8 rakaat tapi setiap page tu kita faham. Surah-surah pendek, surah Al-Lail, surah Wadduha, surah An-Nas, Al-Ma'un. Mana lagi afdal? Puan Mudrika. Tak nak jawab Ustaz, duduk bagus. Sebab tadi Ustaz kata duduk bagus. Okey, baik. Tahu apa dia jawab? Tahu apa mufti tu jawab? Yang lebih baik adalah 20 rakaat dengan menghayati. 20 rakaat dengan menghayati. Okey. Orang tu tanya mana bagus? 8 rakaat dengan menghayati ataupun 20 rakaat tapi tak menghayati? Jawapan dia 20 rakaat dengan menghayati. Itulah paling baik. Itulah paling baik. Samalah juga orang tanya soalan yang sama juga. Macam itulah juga soalan dia lebih kurang. Mana lagi afdal? 8 rakaat baca panjang-panjang ataupun 20 rakaat tapi baca pendek-pendek? Tahu apa dia jawab? Afdal 20 rakaat baca panjang-panjang. 20 rakaat baca panjang-panjang. Jadi sepatutnya dalam bab beramal, kita pilih nak buat yang terbaik. Adalah ustaz-ustaz kata biarlah 8 rakaat tapi kualiti. Tak. Orang Madinah solat tarawih 36 rakaat. Orang Madinah solat tarawih 36 rakaat. Kita berebut 8-20. Mereka solat 36 rakaat. Itulah yang the best of the best. Jadi kita dalam nak beramal, kita kena tengok yang paling banyak. Okey? Ada seorang sahabat Nabi namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia tidur rumah Nabi malam tu. Ni hadis Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Dia tidur rumah Nabi. Maka bila Nabi bangun nak solat tahajud, dia tolong ambil air lah untuk Nabi wudu, untuk Nabi bersuci dan sebagainya, untuk buang air dan sebagainya. Lalu Nabi nak solat tahajud, Nabi kata kat dia, sal, minta. Mintalah apa kamu nak minta, aku nak sembahyang tahajud, dia minta apa kau nak minta. Maka dia jawab pada Nabi, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu untuk bersama-samamu dalam syurga. Dia minta dengan Nabi ni untuk bersama-sama Nabi dalam syurga. Maka kata Nabi SAW, lain pada itu ada tak? Dia kata tak ada, tu je dia minta. Maka Nabi kata, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Bantulah aku untuk mencapai hajat kamu dengan banyakkan sujud. Nabi suruh banyakkan sujud. Banyakkan sujud. Sujud kualiti apa dia? Sujud kualiti, sujud yang dalam ni ada tamakninah. Kualiti tu. Sah lah tu. Sujud kualiti tu sujud yang sah. Sujud yang banyak tak ada kualiti, yang macam sembahyang tarawih kat Indonesia. Dapat video tak solat tarawih kat Indonesia? Pom. Tu memang tak ada kualiti langsung. Baik tak payah buat.
Pernah tengok kan video solat tarawih berapa minit, 20 rakaat berapa minit tak tahu. Itu memang tak ada kualiti langsung dan tak diterima langsung, silap-silap dapat dosa lagi. Jadi kita sujud banyak, walaupun tak baca tasbih langsung, tapi sah ada tamak nila. Kualiti lah tu. Baik, jelas maksud saya, bukanlah bermakna bila Allah nak tengok amalan tu paling baik, ternafinya yang banyak. Tak. Banyak tak ternafinya paling banyak. Maksudnya, kalau kita buat yang betul dan banyak, buat amalan yang betul lah, dan banyak adalah lebih baik daripada orang yang buat amalan betul tapi sedikit. Yang penting, orang yang paling menjauhi dosa maksiat dan apa kata Nabi tadi, dan paling bersegera ke arah kebaikan. Allah puji orang Yahudi yang masuk Islam dan betul-betul beramal ikut cara Islam. Antara ciri-ciri mereka adalah bersegera pada kebaikan. Kalau baca dia, Puan Khairiyah boleh. Surah Ali Imran. Muka surat 64. Surah Ali Imran, muka surat 64. Ayat berapa Ustaz? 64. Page 64. Ayat 113 dan 114. Bismillah. Mereka itu tidak semuanya sama. Antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh melakukan yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar, dan bersegera mengerjakan pelbagai kebaikan. Mereka termasuk orang-orang soleh. Mereka bersegera melakukan pelbagai kebaikan. Jadi kita nak jadi orang yang terbaik ahsanul amala ni, kita kena jadi orang yang bersegera, bukan tangguh-tangguh, bukan nanti dulu. Kawan kita dah 3 tahun lepas start solat tahajud. Contoh ni, contoh. Kawan kita 3 tahun lepas start solat tahajud. Kawan kita 3 tahun lepas dah mula solat tahajud. Tiap hari 2 rakaat tak pernah miss. Kita baru nak mula tahun ni. Kita nak mula tahun ni. Jadi kawan kita tu dah lebih berapa rakaat bandingkan kita. Kawan kita tu dah lebih berapa rakaat jumlah solat dibandingkan kita. Okey? Kita baru nak mula menyimpan. Kita dah kerja 10 tahun. Contohlah, kita kerja 10 tahun. Tahun ni baru kita dapat kesedaran menyimpan duit. Kita baru nak menyimpan. Kawan kita tu mula-mula kerja, dia dah belajar diri dia menyimpan. Kita ini dapat duit belanja dulu, ada lebih jumlah baru simpan. Jawapannya memang tak ada lebih. Patutnya dapat gaji simpan dulu, baru belanja sikit-sikit. Kita dapat gaji belanja dulu, ada lebih insya-Allah aku simpan. Tak ada lebih, biar je lah. Contoh, tak ada kesedaran menyimpan. Jadi kawan kita tu 10 tahun lepas dah mula menyimpan. Walaupun sebulan 100 dia simpan. Kita baru dapat kesedaran penting menyimpan, sekarang baru nak menyimpan. Jadi lepas 5 tahun akan datang, siapa simpanan banyak? Kawan kita ke kita? Kawan kita lah paling banyak sebab dia dah mula lama. Dia dah mula lama. Kita tu contoh bab duit lah. Tu contoh bab duit. Bab amal sama juga. Kawan kita dah lama istiqamah solat tahajud. Kawan kita dah lama buat kelas mengaji dengan ustaz seminggu sekali. Walaupun setiap kali jumpa ustaz tu baca 2 page je. Tapi dia dah lama buat istiqamah. Masya Allah. Dah khatam 2 kali dengan ustaz tu. Kita ni ambil nombor telefon ustaz 3 kali lah. Nombor telefon ustaz nak ngaji dengan ustaz tu. Tapi tak mula-mula lagi. Kita rugi. Sebab tu, antara ciri-ciri orang yang Allah puji adalah orang yang bersegera dalam kebaikan. Okey, baik. Sambung balik ayat kita sekarang. Allah kata Allah nak uji kamu. Siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalan dia? Kenapa kita pilih nak buat yang terbaik? Sebab, pertama orang yang pilih nak buat terbaik adalah orang ulul albab. Bila ustaz tu kata afdal baca 3 kali tasbih, contoh, ni sekadar contoh. Ustaz tu kata afdal buat macam ni, tak baca langsung pun sah juga, contoh. Okey, afdalnya solat tahajud, afdalnya ni rakaat ni, sekurang-kurangnya 2, afdalnya banyak ni, contoh. Jadi kita kata 2 boleh buat 2 je lah. Maka ciri-ciri ulul albab, bila dia dengar yang the best of the best, dia akan pilih nak buat yang terbaik. Saya muka surat je, tak jumpa lagi. Surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar. Kalau baca dia Puan Ali Zali boleh. Surah Az-Zumar. Ya, tak jumpa muka surat lagi ni. Okey, muka surat 460. Ayat 18. Dia akan pilih nak buat yang afdal, yang aula, yang afdal, yang aula. 460 ayat 17 dengan 18. Boleh? 17 dengan 18. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang menjauhi
taghut, iaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka layak mendapat berita gembira. Kerana itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku, iaitu mereka yang mendengar kata-kata lalu mengikut apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal yang sihat. Okey, terima kasih Puan Aliza. Kita dapat offer kerja yang sama, tapi gaji tak sama. Contohlah, jaraknya sama dengan rumah kita, kerja yang sama. Satu tempat kerja tu gaji dia 3,000, satu lagi tempat kerja lagi gaji dia 5,000. Kerja yang sama, jarak daripada tempat kerja ke rumah sama, skop yang sama, tapi kita pilih yang 3,000. Sedangkan kita boleh dapat gaji 5,000 dengan buat kerja yang sama, jarak yang sama. Jadi kita cerdik ke tak cerdik, bijak ke tak bijak. Contohlah ni kan. Ni contoh dalam bab duit. Kurang bijak lah. Lainlah kalau tempat kerja tu gaji mahal tapi jauh. Satu lagi gaji murah dekat dengan rumah. Kita pilih dekat dengan rumah lah, sedang tak apalah. Tak payah penting, tak payah gadak jam hari-hari. Tu lain. Ni tak. Jarak yang sama, gaji yang sama, jarak yang sama, kerja yang sama, tapi gaji satu 3,000, satu 5,000. Kita pilih 3,000. Kurang bijak. Contoh. Contohlah ni Sama lah juga. Amalan, kita mampu untuk buat banyak, kita boleh untuk buat banyak, tapi kita boleh untuk buat sikit. Kita pilih untuk buat yang sedikit. Sedangkan Allah kata, orang ulul albab adalah orang yang pilih untuk buat yang apa yang didengar paling afdal, apa didengar. Sebab tu hari ni, oleh kerana manusia dah minat agama, maka orang akan tanya soalan, Ustaz, buat ni baik, tapi mana lagi afdal? Ustaz, buat ni bagus, buat ni betul, dua-dua boleh, tapi mana lagi afdal? Tanda manusia tu dah makin meningkat pada agama. Soalan-soalan yang ditanya, mana lagi afdal? Kalau tak, Ustaz, saya buat macam ni, boleh kan? Sah juga kan? Sah? Bolehlah kalau macam tu. Jadi sah je. Jadi semaya dia sah. Cukup lah. Maka, orang yang sekadar sah, sekadar lepas syarat, sekadar janji nama semayang, orang ni belum termasuk ulul albab lagi. Ulul albab, dia bukan sekadar fikir sah solat dia, tapi dia fikir solat dia nak jadi yang terbaik. Ahsanu amalan. Okey, baik. Menutup ayat ni Allah kata wahwal azizul ghafur. Allah kata Allah Maha Pengampun. Allah Maha Perkasa. Untuk apa? Untuk azab orang yang tak beramal langsung, ataupun orang yang beramal tapi salah, ataupun orang yang Allah Maha Perkasa untuk mengazab orang yang tak nak beramal langsung. Allah buat kita untuk uji kita siapa paling baik amalan ni, dia tak nak beramal langsung. Dia rasa sombong, rasa tak perlu pada amal, tak perlu pada Allah. Maka Allah berperkasa untuk mengazab dia. Dalam masa sama Allah Maha Pengampun. Siapa yang sebelum ni banyak buat amal salah, sebelum ni masih lagi belum jaga solat, sebelum ni masih lagi fail dalam bab aurat, dalam bab zakat, dalam bab macam-macam lah masih lagi fail, maka jangan sedih, jangan rasa rugi. Kerana apa? Jangan rasa menyesal, jangan rasa takut, kerana Allah Ta'ala Maha Pengampun. Sebanyak mana pun dosa kamu sebelum ni, sebanyak mana pun kamu miss amal sebelum ni, Allah Ta'ala tetap Maha Pengampun. Selagi mana nyawa kamu belum terkeluar daripada badan kamu, kamu masih ada harapan untuk taubat, kamu masih ada ruang dan peluang untuk beramal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, kita berhenti sini dulu. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Ayat 3 surah Al-Mulk insya-Allah. Minggu depan kita bincang pasal langit-langit insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Minta maaf salah silap kalau ada. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Boleh ya? Terima kasih.